Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak kelas saya. Okey, video ini adalah saya nak menceritakan tentang pengenalan kepada chapter 7 ya, iaitu berkaitan dengan acid dan base lah, chapter 7.1 ya. Jadi kalau tengok dia punya pengenalan ni ada diberikan di dalam nota korang lah, di dalam slide tu. Okey. Jadi kita go through direct to the first subtopic, which is the definition of acid and base according to Arrhenius and Bronsted-Lowry ya. Jadi acid dan base ini kita akan belajar definition dia. Ada dua kaedah, iaitu based on Arrhenius and Bronsted-Lowry ya. So in Arrhenius theory, what is an acid? So acid according to Arrhenius dikatakan adalah satu sebatian yang mana dia akan produce H3O+ ya, H3O+. Sometimes buku dia gunakan perkataan H+ ya. H+ dengan H3O+ ni dua benda yang sama. Okey, cumanya dalam dunia kita ini didapati bahawa H+ tidak wujudlah. Yang ada hanyalah H3O+ ya. Jadi how to produce H3O+? By adding water to the substance ya. So if able to produce H3O+, that means that substance is an acid ya. Jadi contoh yang paling popular adalah HCl, HBr, H2SO4 ya. Strong acid lah. Okay. Asid kuat, sulfuric acid, asid hidroklorik kan. Jadi kalau kamu campurkan dengan air, what happen? Alright, H akan ini akan donate to H2O untuk menghasilkan H3O+, dengan yang ini akan jadi Cl- lah. Jadi tengok, dia akan menghasilkan H3O+, jadi maksudnya HCl is an acid ya, kerana di association. Ini di associate maksudnya penceraian ya. Penceraian bagi asid ini menghasilkan H3O+. Ataupun dia ada buku-buku dulu, dia akan refer sebagai HCl dapat H+ dengan Cl- ya, iaitu kita boleh pecahkan ini menjadi H+ dengan Cl- lah ya. Tetapi seperti yang saya nyatakan, H+ ni sebenarnya tidak wujud dalam our daily life lah, kerana dia sebab ion yang tak stabil, dia adalah H3O+ ya. Jadi H3O+ dihasilkan dengan tambahkan air. Okey, base pula according to Arrhenius adalah satu sebatian yang menghasilkan OH- when react with water ya. Jadi dalam contoh seperti ini, jika kita kita lalukan dia dengan air ataupun kita pecahkan dia associate, dia akan menghasilkan Na+ dengan OH-. Dalam kes ni sebenarnya tak perlu letakkan air lah, kerana automatik dia akan menghasilkan plus dengan OH-. Sebab kita kalau campur air, dia akan menghasilkan H3O+ kan. Jadi sebenarnya kita tak, untuk base dia tak perlu letak air, sebab kita nak OH- ya. Yang ini yang menyebabkan dia adalah berbase lah. So this is an example of acid and base according to Arrhenius theory ya. Jadi kalau kamu tengok, yang paling simple untuk contoh dia adalah menggunakan acid kuat dengan base kuat lah. Okay. Alright, according to Bronsted-Lowry, okay, yang definition yang kedua, what is an acid? So dia akan bercerita tentang donation and gain proton ya. Jadi dalam kes ni, contoh acid nitrik ni. Ini acid nitrik ya, HNO3. Kalau kamu tengok at the end of the reaction, dia akan menghasilkan, tengok H+ akan dikeluarkan, yang merah ni. H+ akan dikeluarkan, nanti dia akan jadi NO3- ya. Dan H ni akan masuk di sini, dapat H3O+ ya. Jadi dalam kes ni dia donate H ni kepada H2O. Jadi maksudnya HNO3 ni adalah acid lah. Yang ini pula kalau kamu tengok, dia juga menghasilkan dia NH4+, tengok dia akan keluarkan satu H ni untuk diberikan kepada H2O ni. Nampak? Dia akan donate H. Jadi ini jadi H3 sekarang, H3. Yang ini jadi NH3. Maksudnya H dia kurang satu. Jadi dalam kes ini
ini dipanggil an acid lah, dua ni ya. Jadi dia donate H plus ya, ataupun loss H plus. Dua-dua perkataan ni pun boleh digunakan untuk menyatakan tentang acidic in according to Bronsted and Lowry. Okey, base pula accept ya. Kalau kamu tengok di sini NH3 ni, tengok at the end of the reaction dia akan menghasilkan NH4+. That means dia akan terima satu H daripada ni. Nampak ni? Ada H di sini dua kan? Dia akan gain. Maksudnya dia akan accept H from H2O jadi NH4. Nampak tu? Jadi daripada 3 H dia jadi 4 sekarang. So maksudnya dia gain lah. Okay, ataupun accept ya. Jadi yang ini pula H dia kurang 1 jadi OH-. Yang ini pun sama. Dia akan gain H ya. Jadi dia akan tambah H di sini, nampak? Jadi HCO3-. Maksudnya ini is a base because dia gain elektron ya. Gain H plus ya. Ataupun gain proton ya. Proton itu sama dengan H plus. Okay. Alright. Jadi ini dia punya tips dia. Maksudnya di sini ialah acid ni sama ada secara ringkasnya kita kalau ada sebatian yang bercas positif ya. Okay, itu most probably is an acid lah, ataupun negatif pun sama juga ya. Negatif pun sometimes dia akan bersifat acid lah ya. Dan maksudnya acid ni dia boleh, it could be positive charge, neutral or negative charge. However, in base ya, biasanya hanyalah yang negative charge dan yang neutral ya. Positive charge tak boleh. Positive charge dia most probably is an acid ya. Jadi dalam kes ni seperti OH minus ni Cn minus atau NH2 minus. Jadi ini adalah base ya. Yang ini pun sama, dia neutral, dia bersifat base lah. Okey, air pula dia adalah amphoteric. That means water able to become an acid or base. Okey. Jadi kalau kamu tengok macam mana dia boleh dikatakan sebagai acid dan base. Tengok kalau H2O ni, H2O kita campurkan dengan air kan, macam kes yang ni, kan dia campur air kan, yang according to ini kan. Ni nampak okey, dia campur air. Okey. Apa yang berlaku jika kamu campurkan air kepada air ini? Okey, ini dia boleh gain H plus. Tengok kalau dia ambil H daripada sini, ini akan jadi H3O plus ya. Ini akan jadi OH minus. Okey, nampak tu. Ini H dia ambil sini, dia boleh gain. Ataupun dia boleh loss elektron, dia boleh donate elektron ke sini, yang ini jadi OH minus dan ini jadi H3O plus. Maksudnya H2O ni dia boleh bertindak sebagai acidic dengan gain loss H plus, ataupun dia boleh menerima H plus dari sini untuk membentuk H3O plus ataupun gain H plus. So water is amphoteric because dia able to gain proton or loss proton ya. Jadi cara dia ialah dengan menambahkan air kepada satu molekul air lah. Jadi kalau soalan tanyakan why H2O is amphoteric, because dia boleh gain H plus dengan loss H plus at the same time. Okay, next, what is conjugate acid base pair? Yang ini banyak diceritakan oleh Bronsted Lowry itulah ya. Jadi conjugate ni, apa maksud conjugate? Conjugate ni biasanya kalau dalam bahasa Melayu ni maksudnya dia bertentang lah. Kita bertentang dia. Lelaki dengan perempuan dia bertentang kan? Bertentang. Conjugate base ya. Conjugate acid ni dia berkait dengan, kalau when we talk about conjugate acid, dia punya kawan dia adalah base ya. Kalau conjugate base, kawan dia adalah acid lah. Macam tu ya. Jadi kalau kamu tengok di sini, ini contoh dia kan, ada satu persamaan seperti ini. So how to determine which one is acid and conjugate base. Jadi kalau kamu tengok HCO3 minus ni, okay, what happen at the end of the reaction, H dia akan donate. Nampak tu? H dia hilang kan? H dia ini akan hilang. Jadi maksudnya di situ ialah ini apa ni? Ini loss, donate kan? Ini H dia tak ada ni, donate. Okay, donate H dia akan hilang at the end of the reaction. Nampak? H dia akan hilang, jadilah ini. Okay, dia akan donate kepada H ni. Nampak ni? Dia akan donate kepada sini. Jadi at the end of the reaction dia tak ada H di sini. Jadi maksudnya
HCO3 minus ini adalah an acid lah, because dia donate H dia kepada H2O, ya. Jadi kalau ini acid, kawan dia sebelah ni yang spesies yang sama ni, ini spesies sama ni, karbonat dengan karbonat kan. Jadi untuk menceritakan tentang pair ini, dia mesti yang pair ini kan, dia mesti dikaitkan conjugate dia mesti yang mempunyai molekul yang sama. Macam ni karbonat dengan karbonat. Jadi kalau ini acid, jadi kawan dia sebelah adalah conjugate base, ya. Jadi sebelah ni pula, jadi kalau sudah ini acid, automatik sebelah dia adalah base lah. Dia mana boleh acid dengan acid, ya. Jadi kalau kamu tahu satu acid, automatik satu lagi adalah base, ya. Jadi dalam kes ni dia base lah ni, kerana kalau kamu tengok dia gain H plus kan, tengok. H ni dia gain H daripada sini ni. Dia gain, jadilah dia H3. Ni H2 jadi H3. Satu lagi H dia dapat dari sini yang dia donate tadi ni kan. Jadi ini base, ya. Ini base kerana dia gain H plus dan kawan dia adalah sebelah ni, ya. Kawan dia adalah sebelah ni. Conjugate ni mesti dia pair lah, berkawan-kawan, ya. Kawan dia mesti dengan atom atau molekul yang sama. Dalam ni H2O, ini pun H dengan O juga. Jadi kalau ini base, maka dia conjugate acid kawan dia, ya. Macam ni kan. Conjugate acid kawan dia adalah base. Ini pun conjugate base adalah kawan dia acid lah, ya. Jadi acid dengan conjugate base, base dengan conjugate acid, ya. Okay. Look at this example. Jadi kalau soalan keluar, biasanya dia akan tanya which one is acid, which one is base lah. Dan which one is conjugate. Jadi kalau kamu tengok sini, ini satu base ni. Kerana dia punya apa? At the end of the reaction sebelah ni, dia ada H kan. Jadi maksudnya ini adalah dia gain H plus. Jadi dia gain. Ini gain, ya. Gain H plus. Okey, jadi maksudnya dia adalah base lah. Kerana at the end of the reaction dia ada H plus ditambah di sini. Jadi kalau ni base, automatik sebelah dia adalah an acid lah. Jadi partner dia mesti dengan atom molekul yang sama. ClO dengan OCl ni kan sama, atom dan molekul yang sama. Jadi kalau ni base, sebelah dia conjugate acid. Jadi sebelah adalah acid conjugate base, ya. Tengok yang B ni pula. Kalau tengok di sini, dia nampak tu. Dia ini NH2, ini NH3. Maksudnya dia akan gain. Dia akan gain ni kan, gain H plus kan. Gain H plus ni. Kerana dia NH2 di sini, at the end of the reaction, di produk di sini dia jadi NH3. Dia gain satu H plus. Okey, jadi maksudnya dia adalah ini satu base lah. Kerana dia gain H plus. Jadi kalau base, partner dia adalah conjugate acid. Jadi kalau ini sudah base, automatik sebelah dia adalah acid lah. Okey, takkan base dengan base kan, atau acid dengan acid. Jadi kalau kita dah tahu ini adalah base, maka automatically the other one become an acid, ya. Jadi ini acid, kawan dia adalah ini PO4, ini pun mesti dengan PO4 lah, dengan conjugate dia. Jadi kalau acid, maka sebelah ni adalah conjugate base, ya. Begitu juga dengan yang last ini, yang ke C ini kalau kamu tengok ini ada gain, ya. Ini gain H plus, ini loss, ya, H plus, ya. Jadi kalau ini gain H plus, tengok ni, dia tak ada H kan, tiba-tiba ada H produk dia, jadi dia gain lah ni. Jadi ini adalah base, automatic conjugate. Jadi kalau ini base, automatic ini acid dan conjugate sebelah dia lah. Dia mesti according to Bronsted-Lowry, dia mesti ada base, acid, conjugate base dengan conjugate acid, ya. Dan D pun sama jugalah. Okey, ini adalah kalau kamu tengok sini dia adalah loss ni, ya, loss H plus kan. Okey, ini gain H plus, ya. Loss H plus sebelah ni. Kerana kalau kamu tengok dia punya ni, dia H dia hilang kan. Loss lah ni. Dia loss, dia donate H plus ni ke H2O. Jadi maka dia adalah an acid, ya. Jadi ini acid, maka partner dia adalah conjugate base. Dan sebelah ni automatic base. Once you already detect this one ataupun determine this one is an acid, automatically the other one become base. Okay, jadi base dengan conjugate acid. Okay, that's all for introduction ataupun the definition of acid and base according to Arrhenius and Bronsted-Lowry, ya. Kita sambung di dalam video seterusnya selepas ini. Terima kasih.